Industri petroleum di Malaysia dibahagikan kepada dua, iaitu industri huluan dan industri hiliran. Industri huluan iaitu upstream merupakan satu proses cari gali minyak mentah dan gas asli yang bermula daripada aktiviti eksplorasi, penggerudian, pengeluaran dan penyimpanan. Manakala, industri hiliran pula adalah downstream yang merupakan aktiviti penghilangan barangan dan peralatan yang digunakan di peringkat huluan. Industri hiliran ini termasuklah proses penapisan dan penghasilan produk-produk berasaskan petroleum. Terdapat beberapa insentif yang ditawarkan oleh pihak kerajaan terhadap industri petroleum huluan. Antara insentif yang ditawarkan untuk industri petroleum huluan adalah seperti insentif medan marginal dan insentif allowance pelaburan. Sedikit ringkasan berkaitan dengan latar belakang industri petroleum di Malaysia. Sebelum tahun 1974, operasi petroleum di Malaysia dijalankan oleh syarikat minyak multinasional menerusi sistem konsesi untuk mencari gali petroleum di perairan Sabah, Sarawak dan Terengganu. Antara syarikat cari gali minyak yang memegang konsesi ialah Shell dan ExxonMobil. Kilang penapisan minyak Shell di Port Dickson telah dibuka pada tahun 1962. Pada ketika itu, minyak dibeli dari luar negara sehinggalah muncul syarikat Petronas di Malaysia. Petronas adalah ringkasan bagi Petroleum Nasional Berhad. Petronas adalah syarikat minyak dan gas nasional Malaysia yang diperbadankan pada tahun 17 Ogos 1974 di bawah Akta Syarikat Malaysia 1965. Akta Pembangunan Petroleum Malaysia iaitu PDA disahkan oleh Parlimen pada 1 Oktober 1974. Ia meletakkan pembangunan petroleum di bawah portfolio Perdana Menteri. Di bawah PDA, Petronas diberi hak pemilikan sumber minyak dan memiliki hak eksklusif, kuasa, kebebasan dan hak istimewa untuk meneroka dan mengembangkan sumber minyak. Sebagai ganti hak milik, Petronas perlu membayar royalti kepada kerajaan persekutuan dan negeri. Penubuhan Perbadanan Minyak Negara merupakan titik tolak kepada kawalan dan pengiblatan negara yang lebih mendalam terhadap industri petroleum. Terdapat beberapa isu yang berlaku dalam industri petroleum di Malaysia. Pada tahun 2018, berlaku isu berkaitan dengan pemilikan eksklusif sumber petroleum negara di antara Petronas dan Sarawak. Petronas telah memfailkan permohonan di Mahkamah Persekutuan untuk mendapatkan pengisytiharan mengenai Akta Pembangunan Petroleum 1974 PDA sebagai undang-undang terpakai bagi industri petroleum di Malaysia. Isu ini terjadi kerana Kerajaan Sarawak telah mengarahkan segala aktiviti berkaitan petroleum di negeri itu bermula daripada 1 Julai 2018 hendaklah mendapat lesen dan kebenaran daripada Kerajaan Negeri Sarawak berdasarkan Oil Mining Ordinance 1958 OMO. Di samping itu, isu ini juga berlaku kerana terdapat desakan daripada pihak Kerajaan Negeri Sarawak untuk meningkatkan bayaran royalti minyak kepada kerajaan negeri daripada 5% kepada 20%. Isu bayaran 20% royalti minyak kepada negeri pengeluar petroleum timbul kerana ianya merupakan janji manifesto Kerajaan Harapan pada pilihan raya umum yang ke-14. Ekoran daripada isu yang berlaku, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengulas bahawa janji tersebut perlu dikaji semula supaya ianya tidak menjejaskan syarikat Petronas. Di samping itu, Kerajaan Sarawak juga mempunyai isu lain berkaitan dengan cukai jualan petroleum. Hal ini kerana Kerajaan Sarawak teguh dan tegas menuntut Petronas untuk membayar cukai jualan 5% ke atas produk petroleum yang dikeluarkan di negeri itu. Sarawak yakin pendirian tersebut selari dengan Ordinan Cukai Jualan Negeri yang memberi hak kepada Sarawak untuk berbuat demikian. Lantaran itu, pada 10 Disember 2019, Mahkamah Tinggi telah memberi kebenaran kepada Petronas untuk memohon semakan kehakiman bagi membatalkan notis penilaian SST yang bernilai 1.3 bilion. Kes-kes tuntutan SST Kerajaan Sarawak terhadap syarikat Petronas berlangsung di Mahkamah Tinggi Kuching dan diperhatikan secara dekat oleh rakyatnya sendiri.
Bagi menyelesaikan salah faham dan isu yang berlaku, Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas telah bersetuju bahawa cukai jualan ke atas produk petroleum yang diperuntukkan di bawah Cukai Jualan Negeri (SST) dikenakan pada kadar yang lebih rendah secara bertempoh. Tambahan lagi, Kerajaan Negeri Sarawak juga turut bersetuju bahawa cukai jualan akan terhad ke atas produk petroleum yang diperuntukkan di bawah Perintah 2018. Sehubungan itu, Petronas bersetuju akan menarik balik rayuan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi Sarawak mengenai permohonan semakan kehakiman pada 13 Mac 2020. Di samping itu, Kerajaan Negeri Sarawak juga akan turut menggugurkan kesemua tuntutan kes sibil yang dilakukan terhadap Petronas. Terdapat pelbagai sumbangan industri petroleum terhadap negara. Sebagai salah sebuah negara pengeksport bersih petroleum, pendapatan negara persekutuan daripada sumber petroleum telah memainkan peranan penting sebagai sumber fiskal negara untuk perbelanjaan pengurusan dan pembangunan negara. Dijangkakan sumbangan hasil cukai petroleum telah mempengaruhi lanskap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta politik negara dalam jangka panjang. Hasil petroleum yang diperoleh akan digunakan untuk perbelanjaan negara. Hasil petroleum ini boleh diperoleh melalui 5 komponen iaitu Petroleum Income Tax iaitu PITA, Duty Export Petroleum, Royalty Petronas, Malaysia Thailand Joint Authority iaitu MTJA dan Dividen Petronas. Petronas adalah sebuah syarikat yang terkenal di Malaysia dan dunia sebagai penyelia dalam sektor petroleum. Petronas dimiliki penuh oleh Malaysia di bawah Kementerian Kewangan yang dipadankan. Petronas bertanggungjawab untuk menyelia semua sumber petroleum yang terdapat di perairan negara. Hasil PITA merupakan cukai langsung dan ianya penyumbang terbesar kepada pendapatan negara. Kebergantungan kerajaan terhadap hasil PITA ini sering berdepan dengan risiko kerana ianya dipengaruhi oleh faktor perubahan harga minyak global. Jika harga minyak mencatatkan pada paras yang tinggi, maka kerajaan akan memperoleh hasil yang berlebihan. Sebaliknya, jika harga minyak mencatatkan pada paras yang rendah, maka hasil kerajaan juga akan berkurangan. Sumber petroleum yang kedua pula adalah dalam aspek duty export petroleum. Syarikat-syarikat pengeksport minyak mentah ke luar negara akan dikenakan duty export petroleum sebanyak 10%. Petroleum juga menjadi penyumbang kepada pendapatan negara melalui pembayaran royalti daripada syarikat peneroka minyak. Misalnya, Petronas perlu membayar royalti sebanyak 5% daripada pendapatannya kepada kerajaan Malaysia. Dalam pada itu, Petronas juga bertanggungjawab untuk membayar royalti kepada beberapa kerajaan negeri seperti Terengganu, Sabah dan Sarawak. Petroleum juga memberi sumbangan kepada negara melalui program Malaysia Thailand Joint Authority iaitu MTJA yang merupakan program hasil kerjasama antara kerajaan Malaysia dan Thailand. Program ini ditubuhkan bagi melaksanakan aktiviti penerokaan sumber petroleum yang terdapat di Teluk Siam, Thailand. Petronas terlibat dalam membantu menjayakan program penerokaan petroleum ini. Hal ini kerana kepakaran Petronas diperlukan oleh kerajaan Thailand untuk membantu mereka memperolehi hasil minyak yang terdapat di teluk tersebut. Sumbangan petroleum yang kelima adalah melalui hasil yang diperoleh oleh kerajaan Malaysia daripada dividen Petronas. Seperti sedia maklum, Petronas dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Oleh yang demikian, kerajaan Malaysia mempunyai hak dan kuasa untuk meminta dividen daripada Petronas kerana melakukan penerokaan petroleum di kawasan perairan Malaysia. Dalam pada itu, Petronas merupakan bahan mentah kepada industri petrokimia. Kewujudan industri berat seperti ini di negara pengeluar petroleum menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara maju selangkah ke hadapan. Di samping memperbanyakkan industri dalam negara, ianya secara tidak langsung akan dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Dengan ini, kerajaan akan dapat mengurangkan kadar pengangguran yang berlaku dalam negara. Misalnya, dengan adanya industri petroleum, negara mampu untuk memajukan kilang-kilang industri yang berasaskan sumber petroleum. Justru, hasil berkaitan petroleum amat diperlukan oleh negara untuk memastikan negara mampu terus berkembang dengan baik dan lancar. Industri petroleum telah menjadi pemangkin kepada proses perubahan dan pembangunan negara dan ianya secara tidak langsung telah mempengaruhi kesejahteraan komuniti tempatan. Hubungan yang signifikan antara komuniti dan pembangunan infrastruktur telah membuka ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Walau bagaimanapun,
Hubungan songsang antara keprihatinan pihak industri dan masalah alam sekitar tidak menjadi penghalang bagi pihak industri untuk melakukan pelbagai tanggungjawab sosial seperti memberi bantuan kepada nelayan, program penanaman semula hutan bakau dan sebagainya. Bantuan yang dihulukan ini dapat membantu mengurangkan masalah alam sekitar yang berlaku. Seterusnya, keseimbangan antara pembangunan manusia dan fiskal merupakan aspek penting dalam proses pembangunan yang mapan. Perkara ini dapat dilihat melalui penemuan minyak di kawasan pantai timur di Semenanjung Malaysia pada akhir tahun 1970. Penemuan ini telah dapat memberi sinar baru kepada negeri Terengganu dan masyarakat setempat. Kawasan industri petroleum iaitu Kerteh, Paka dan Kemaman telah membawa kepada proses perubahan pembangunan di kawasan luar bandar. Oleh itu, Petronas telah ditubuhkan dan diberi kepercayaan untuk menguruskan industri petroleum sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara. Petronas telah memainkan peranan penting dalam aspek pembangunan ekonomi negara dan masyarakat setempat di mana kemajuan industri petroleum telah berjaya membawa kepada berlakunya proses transformasi. Proses transformasi berlaku kerana terdapat aktiviti pembangunan dan pembandaran di sekitar kawasan Kerteh, Paka dan Kemaman. Aktiviti pembangunan dan pembandaran ini dipengaruhi oleh kewujudan dan perkembangan industri petroleum di kawasan berkenaan. Pembangunan industri petroleum di Paka Terengganu telah memberi impak terhadap 3 aspek penting iaitu impak pembangunan ke atas ekonomi, alam sekitar dan sosial. Pembangunan industri petroleum ini memberi impak positif dan negatif terhadap kesejahteraan dalam kehidupan harian penduduk setempat. Perubahan ini telah menyebabkan berlaku kepesatan pembangunan di kawasan Paka. Perubahan ini juga telah memberi ruang dan peluang kepada masyarakat dalam mengejar arus pembangunan yang semakin moden. Selain itu, kewujudan industri petroleum di Paka merupakan salah satu projek pembangunan negara melalui koridor Kemaman-Dungun. Melalui pembangunan ini, ianya dapat membantu menggalakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar pantai timur serta menggalakkan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar. Pelbagai industri telah dibangunkan bagi mewujudkan sebuah pembangunan yang memberi pelbagai manfaat kepada penduduk Terengganu, khususnya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup penduduk setempat. Paka lebih menumpukan kepada aktiviti loji jana kuasa elektrik dan industri petrokimia yang diterajui oleh Petronas. Kesan daripada industri petroleum yang paling ketara adalah berlaku pencemaran laut akibat daripada pelombongan petroleum yang berlaku. Punca utama pencemaran ini berlaku adalah disebabkan terdapat tumpahan minyak dan pembuangan sisa dari atas pelantar minyak ke laut dan kerja pengurudian minyak dan gas di dasar laut. Di samping itu, ianya boleh berlaku disebabkan oleh kerosakan kapal tangki yang mengangkut minyak di laut dan juga kerja-kerja pemunggahan petroleum mentah di sekitar terminal dan pelabuhan. Pencemaran laut yang berlaku ini boleh menyebabkan keseimbangan ekosistem marin terjejas. Aktiviti pemprosesan petroleum dan gas asli di Kerteh dan Lutong telah menyebabkan berlakunya peningkatan kadar pencemaran udara dan pembebasan bahan-bahan pencemar udara seperti sulfur dioksida, karbon monoksida dan beberapa jenis hidrokarbon berbahaya yang lain. Bahan-bahan pencemaran yang wujud ini bertindak sebagai nukleus kondensasi yang menyerap wap-wap air dan secara tidak langsung akan menyebabkan berlakunya hujan asid. Tambahan lagi, kesan daripada kewujudan industri petroleum ini juga akan menyebabkan berlaku peningkatan suhu persekitaran dan kewujudan pulau haba. Perkara ini boleh berlaku jika terdapat aktiviti pembakaran gas berlebihan di sekitar kawasan pelantar minyak dan kawasan loji pemprosesan gas asli. Justeru, pengubalan pelbagai dasar menjurus kepada pembangunan yang seimbang dan lestari seperti dasar ekonomi baru iaitu DEB, dasar pembangunan nasional iaitu DPN serta wawasan 2020 telah dilancarkan. Oleh itu, kesan pembangunan dan perkembangan industri petroleum telah mempengaruhi kesejahteraan penduduk sama ada dari aspek positif maupun negatif. Umumnya, industri petroleum merupakan industri yang paling bermanfaat untuk negara. Industri petroleum telah memberi banyak keuntungan dan kemewahan kepada negara. Namun begitu, seperti industri-industri lain, industri petroleum juga mempunyai cabaran yang perlu ditempuhi. Kejatuhan harga minyak dunia yang berlaku pada tahun 2014 telah menyebabkan industri petroleum terpaksa berdepan dengan krisis dan cabaran yang tidak diduga. Paras harga minyak menunjukkan kejatuhan yang ketara iaitu lebih daripada 100
dolar Amerika Syarikat satu tong menjadi hampir 40 dolar Amerika Syarikat satu tong. Kejatuhan paras harga minyak turut memberi kesan terhadap industri petroleum negara, khususnya Petronas. Ketidakseimbangan paras harga minyak dan gas ini merupakan cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pihak industri petroleum negara. Bagi mengatasi masalah ini, industri petroleum terpaksa mengubah keadaan mereka menjalankan perniagaan bagi menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Pada April 2020, Malaysia telah dianggarkan akan mengalami kehilangan sebanyak 200 juta ringgit bagi setiap 1 dolar Amerika Syarikat harga minyak yang jatuh. Sebagai sebuah negara yang bergantung terhadap hasil petroleum negara bagi menjana pendapatan negara, Malaysia turut terkesan dengan kejatuhan harga bahan bakar tersebut. Kejatuhan harga minyak di bawah 25 dolar Amerika Syarikat satu tong telah memberi impak yang besar terhadap pendapatan negara. Perkara ini akan menyebabkan berlaku kemerosotan dividen Petronas, malah cukai pendapatan petroleum juga akan berkurangan. Kejatuhan harga minyak mentah yang berlaku ini adalah disebabkan oleh bekalan minyak mentah yang terlalu banyak di pasaran dan permintaan yang terlalu rendah di peringkat pasaran. Dalam pada itu, cabaran lain yang terpaksa dihadapi oleh industri petroleum pada ketika ini adalah disebabkan pertumbuhan permintaan minyak mentah dunia berada dalam keadaan agak perlahan disebabkan berlaku penularan virus COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia. Pada Disember 2019, terdapat penularan wabak virus yang boleh membawa maut iaitu COVID-19. Penularan virus ini ke seluruh pelosok dunia menyebabkan paras harga minyak dunia mengalami kejatuhan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad turut mengulas kebimbangan beliau berkaitan keadaan kemelesetan ekonomi negara akibat daripada penularan wabak virus COVID-19 ini. Ianya disifatkan lebih teruk daripada krisis kewangan yang berlaku pada tahun 1997. Menurut Tun Dr. Mahathir lagi, keuntungan kerajaan dijangka akan merosot sebanyak 50% disebabkan berlaku penurunan harga minyak dunia. Hal ini kerana belanjawan 2020 yang dibuat adalah berdasarkan jangkaan paras harga minyak mentah sebanyak 63 dolar Amerika Syarikat satu tong. Seterusnya, cabaran lain yang terpaksa dihadapi oleh industri petroleum adalah dengan kewujudan kereta elektrik di kebanyakan negara. Oleh yang demikian, semakin ramai orang menggunakan penggunaan kereta elektrik yang lebih cekap tenaga, lebih bersih dan kurang kompleks, penggunaan bahan bakar akan menjadi usang dan permintaan bagi minyak petrol akan berkurangan. Mengikut logik ini sahaja, ianya akan menyebabkan harga petrol dan pelbagai bahan bakar serta minyak di Malaysia akan turun. Secara keseluruhannya, Malaysia mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap hasil petroleum negara. Pelbagai sumbangan dan kesan yang telah diperoleh hasil daripada kewujudan industri petroleum. Pihak kerajaan perlu memikirkan alternatif yang terbaik untuk menangani masalah dan isu yang berlaku disebabkan oleh kewujudan industri petroleum ini. Pihak kerajaan perlu memastikan setiap syarikat yang terlibat dalam industri petroleum mematuhi Standard Operating Procedure iaitu SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dengan ini, pihak kerajaan akan dapat meminimumkan masalah dan isu yang timbul akibat daripada kewujudan industri petroleum.